Okey, bertemu kembali dalam rancangan perspektif kita. Okey, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Okey, tadi kita dah sebut mengenai situasi terkini seperti itu. Jadi sekarang ni kita nak ambil sedikit masa dan membincangkan cabaran-cabaran baru bagi belia. Okey, saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Puan Farah tadi. 60-an, 70-an belia dah memang lantang bersuara. Mereka berkumpul nak menegakkan satu yang mereka percayakan. Jadi sekarang ni apakah cabaran bagi golongan belia pada hari ini dan apakah yang mendorong mereka? Mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Farah sendiri. Saya rasa hari ini belia juga berani, tetapi masih wujud kekangan-kekangan dari segi politik dan undang-undang yang tidak membenarkan belia bergerak sebebas-bebasnya. Saya bagi contoh aku, saya selalu sebut aku kerana bagi saya ini tidak sepatutnya ada. Kita sepatutnya meraihkan partisipasi belia. Ya, walaupun dalam politik, kalau kita lihat kita ada Young Democrat di Amerika Syarikat, kita ada Fabian Society di United Kingdom di mana mereka bergerak bebas di kampus. Itu tidak bermakna pelajar tidak akan belajar. Tetapi apa yang kita nak adalah exposure pendedahan agar mereka dapat tahu belajar daripada orang yang lebih berusia. Dan kita perlu ingat belia ini banyak tenaga dan idealisme. Jadi kalau kita meletakkan kekangan yang mematikan idealisme ini, maka kita tidak akan memberi mereka keyakinan. Saya bagi contohlah kenapa anak kecil, ya, kalau kita nak mendidik mereka, kita beri tanggungjawab. Okey, tanggungjawab cuci pinggan, cuci baju, begitu. Kita membesarkan anak dengan memberi tanggungjawab. Kerana apabila kita beri tanggungjawab dan peluang seperti itu, kita membina sifat kepimpinan. Itu melatih mereka berdikari. Sama seperti di universiti. Kenapa kita mesti menggalakkan mereka masuk persatuan, berkomunikasi? Kerana mereka perlu didedahkan dengan tanggungjawab. Jadi saya mahu melihat Malaysia ini berada dalam keadaan di mana ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan negeri kita terdiri daripada orang-orang yang muda. Kerana kadang-kadang sedih kalau kita lihat di sini umur 35 masih dikira muda, tapi kalau di negara luar 35 itu tidak begitu muda. Ya, dan kalau kita lihat sejarah pun Lee Kuan Yew jadi Prime Minister of Singapore umur 35. Sangat muda, tetapi sekarang ini seperti umur 24, kena belajar sahaja. Kenapa umur 24 tidak boleh melakukan sesuatu, bina startup company seperti di Silicon Valley? Kenapa tidak ada keyakinan yang sebegitu rupa di kalangan belia di masyarakat? Okey, kita tanya orang yang umurnya lebih kurang 24. Macam mana? Jadi saya macam setujulah dengan pendapat Farah tadi. Sebab kalau kita ikutkan, apabila kita melihatkan belia itu bersuara dalam menyatakan satu kritikan, khususnya kepada kerajaan, saya rasa. Jadi pandangan kerajaan waktu itu apabila merasakan bahawa mereka ini ditakuti. Jadi mereka hanya mengatakan kepada pelajar ni hanya dekatkan kepada pelajaran, dekatkan dengan buku, jadi ulat buku, dan mengenakan akta-akta drakonian yang bagi tadi ni akta AUKU yang saya rasa sudah tentu menghalang juga dari segi hak asasi kita untuk berterlibat dalam persatuan dan sebagainya. Dan dalam saya masih lagi pelajar universiti, saya lihatkan peranan belia waktu ini apabila kita memberikan peranan ataupun memberi peluang kepada ahli politik, parlimen daripada pembangkang ataupun kerajaan duduk semeja, duduk berbincang satu isu yang kritikal yang saya rasa peranan belia itu perlu diambil kira. Apabila kita mengadakan perbincangan, contohnya kita mengambil contoh Parti Keadilan, UMNO, PAS dan sebagainya, duduk dalam satu pentas berbincang isu-isu yang besar, dasar ekonomi baru, kita berbincang tentang soal-soal undang-undang dan sebagainya. Apabila berlakunya perbincangan macam sebegini dengan keterlibatan golongan belia, mungkin sebagai moderator ataupun ahli panel sekali terlibat bersama dalam membincangkan isu ini, saya rasa hal ini akan melahirkan belia yang bersifat kritikal dan objektif dalam satu tindakan. Dan kita lihat juga dari segi peranan ataupun cabaran mendatang tadi, saya lihat kalau dulu kita tengok isu golongan belia menadui isu-isu kemiskinan, kita tengok isu baling pada tahun 70-an apabila golongan muda sendiri terlibat membantu rakyat. Dan kita tengok sekarang ini cabaran yang kita berlaku pada waktu ini, saya rasa dalam konteks yang berbeza. Mungkin kita tak menyentuh soal kemiskinan dan sebagainya. Dan saya rasa cabaran globalisasi yang berlaku waktu ini, mungkin dari segi cabaran hedonisme yang begitu kuat, mungkin daripada pihak kerajaan sendiri untuk melibatkan belia dalam isu-isu yang kritikal. Dan pada masa sama, saya rasa apabila peranan mungkin media ataupun peranan badan-badan tertentu yang saya rasa menghalang aktiviti ini daripada berterusan.
mungkin kita tengok dalam satu usaha untuk melakukan ke arah kebaikan, pada masa sama ada juga yang melakukan keburukan. Jadi saya lihat usaha ini tidak akan berkesan. Contoh dalam aspek globalisasi tadi, kita tengok dalam peranan hedonisme. Mungkin sekarang ini adalah isu-isu idea ataupun peperangan pemikiran yang saya rasa apabila idea itu dominan, maka orang akan ikut. Jadi itu yang paling penting untuk kita menggarap golongan belia ini untuk saya tekankan tadilah, untuk kita kuatkan dari segi idealism, intellectualism, mungkin spiritual sekali, dan juga aktivisme. Yang mana apabila keempat-empat aspek ini dirangkumi, tindakan belia itu akan didengar, insya-Allah. Okey, tapi itu bercakap mengenai idea, tapi kalau kita nak capai kepada satu idea itu, kita kena berfikir. Tapi saya nak tanya kepada Cik Ati, nilai intrinsik, kalau dah belia punya attitude tu macam tidak apa attitude, nak sampai ke idea itu pun susah, macam mana? Jadi adakah itu satu masalah yang besar sekarang ni? Saya rasa itu pun menjadi masalah juga kepada para belia sekarang, kerana bagi saya belia sekarang lebih ke arah membuat sesuatu tu ala kadar, hanya mediocre dalam segala hal, dan belia sekarang tidak berjiwa besar, hanya berfikir apa yang dia boleh buat, apa yang dia buat dalam kelompok dia sahaja semata-mata. Dan selain itu, saya rasa saya tarik dengan Puan Farah tadi berkenaan dengan AUKU yang menyekat sumbangan pelajar-pelajar di universiti. Saya rasa itu tidak benar. Dan saya rasa dengan adanya akta ini dapat sekurang-kurangnya mendisiplinkan pelajar tersebut supaya dia lebih memberikan konsentrasi terhadap apa yang dilakukan. Sebagai seorang pelajar di IPTA ataupun IPTS, beliau seharusnya menjadi pelajar yang cemerlang, excel dalam bidang masing-masing. Bukan hanya sibuk berpolitik, kerana apa yang kita lihat, kalau dia dapat berjaya memberikan tumpuan terhadap apa yang sepatutnya dia laksanakan, saya rasa itu tidak ada menjadi masalah di dalam akta tersebut. Yang menjadi masalah ialah bila orang cuba nak menjadi pembangkang ataupun cuba untuk bertindak untuk melaksanakan satu perkara yang di luar yang dibenarkan. Saya nak beri peluang kepada Puan Farah Datuk. Saya rasa itu, minta maaf, saya kata adalah insult to intelligence. Kerana kita mengandaikan bahawa belia ini tidak cukup pandai untuk bergerak dan berfikir. Kerana kalau kita lihat pelajar cemerlang adalah mereka yang mampu buat banyak benda, multitasking. Kenapa? Kerana mereka mendapat pendedahan, aktiviti, bukan sahaja belajar. Kerana belajar itu tidak boleh sahaja terhad kepada di dalam bilik darjah. Bila kita kata belajar melalui pergaulan, melalui pendedahan, apabila kita berjumpa dengan orang kenamaan, kita berdebat dengan mereka, kita menjadi berani. Saya ingat sebagai seorang pelajar IPTA dahulu, saya antara pelajar yang terbaik, dan saya tidak menghadkan aktiviti saya langsung terhadap pembelajaran, dan saya sangat saya rasa apa-apa aktiviti yang saya masuk dahulu sebenarnya lebih banyak membantu, kerana ia memberi saya keyakinan yang luar biasa. Ya, dan keyakinan itu kita hanya dapat pupuk jika kita beri mereka peluang untuk membina diri mereka. Okey, ya. Jadi Datuk Fuad pula di belah mana ni? Saya berpendapat bahawa orang muda seharusnya berfikiran kritikal. Tetapi dalam masa yang sama juga harus bersifat kreatif. Jadi bila kita mendesak suatu perkara, desakan kita juga harus dalam bentuk yang kreatif. Demonstrasi jalanan bukan satu-satunya cara untuk kita mendesak. Saya fikir sebagai orang muda yang kreatif, harus pelbagaikan desakan kita. Cara penulisan, cara kesenian, kemungkinan sebahagian mungkin cara seni, ataupun cara menyampaikan perasaan melalui cara-cara yang pelbagai, saya fikir. Internet dan sebagainya. Yang saya fikir harus kreatif. Saya adalah daripada generasi 70-an yang banyak melakukan demonstrasi. Disebut tadi peristiwa Baling, saya salah seorang yang memulakan. Saya nak sebutkan bahawa pengalaman saya tak setuju AUKU sekarang. Tapi saya sedia memahami kenapa ketika itu AUKU dilaksanakan. Kerana kepada ketika itu terlalu banyak demonstrasi. Terlalu banyak series. Almost every week ada tunjuk perasaan demi tunjuk perasaan demi tunjuk perasaan. Yang ketika itu kita gairah. Saya suka ketika itu dan dapat kerjasama semua pihak dan sebagainya. Tetapi bila saya fikir secara matang, saya fikir itukah satu-satunya cara untuk kita meluahkan perasaan mendesak. Saya fikir ada banyak. Tapi kalau kita tengok kategori umur, saya sebutkan tadi, politik is not everything. Dalam menyumbang kepada pembangunan negara, saya fikir
dari segi ekonomi, samakah cara kita bercakap masa universiti bila kita keluar, kita melaksanakan performance ataupun melaksanakan tugas-tugas kita dengan cemerlang. Kita harus berbuat demikian. Kalau kita cakap dulu begitu, kita keluar pun kita harus buat begitu. Malangnya, percentage menunjukkan only few leaders yang boleh buat demikian, menyambung berterusan begitu. Yang lain kebanyakan gugur. Okey. Jadi kita nak tengok kenapa dia gugur dan apa lagi yang boleh dilakukan selepas ini. Jadi teruskan bersama kami.